الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung muka surat 22, hadis ke-11, keringanan hukum untuk wanita. عن معاذة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Mu'adzah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa orang haid wajib mengqadha puasa tetapi tidak wajib mengqadha salat? Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah kamu ini dari puak Haruriyah, iaitu satu kumpulan dalam Khawarij yang tinggal di Hawra? Mereka mewajibkan perempuan qada solat selepas suci dari haid. Mu'adzah berkata, saya bukan dari kumpulan Haruriyah. Saya hanya mengajukan soalan sahaja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami haid bersama Nabi SAW. Kami diperintahkan untuk qada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Keterangan: perempuan yang haid dan nifas diharamkan ke atasnya 8 perkara. Haid nifas ni disebut sebagai hadas besar. Yuhramu 'alal haidhi wan nifas thamaniyatu asya'a. Haram ke atas orang haid dan nifas 8 perkara. Haid nifas ni nama dia hadas besar. Kalau kita tak ada ayat semayang tu, dipanggil hadas kecil. Muhdith, orang berhadas kecil. Kemudian ada satu lagi tengah-tengah,
Antara hadas kecil dengan hadas besar ada satu lagi hadas pertengahan. Hadas asghar, hadas akbar, ada satu lagi hadas awsat, pertengahan. Hadas pertengahan ni orang yang junub, bersetubuh atau mimpi keluar mani sebelum mandi wajib. Bersetubuh, tak mandi wajib lagi tu dipanggil junub. Junub hadas pertengahan. Setengah ulama' dia bahagikan hadas kecil, hadas besar. Tapi untuk lebih detailnya, hadas ada 3. Hadas kecil, hadas sederhana atau pertengahan, hadas besar. Hadas pertengahan tu junub. Junub boleh puasa. Rasulullah pernah asbaha junuban. Rasulullah subuh dalam keadaan junub. Bulan Ramadan Rasulullah puasa. Maknanya Rasulullah bersahur, Rasulullah mandi tu lepas masuk waktu subuh. Mandi wajib. Sah puasa. Puasa dalam keadaan junub sah. Puasa dalam keadaan haid nifas tak sah. Kemudian orang junub ni, bezanya lagi, orang junub boleh bersetubuh. Contoh, seorang suami tidur malam, dia bermimpi sehingga keluar mani. Inzal, keluar mani. Kemudian dia boleh tak bersetubuh? Boleh. Dia tak mandi lagi, dia junub. Keluar mani tu junub sebelum mandi. Hadas besar sebelum mandi dipanggil junub. Atau dipanggil hadas pertengahan. Tak bersetubuh boleh. Kalau haid nifas tak boleh bersetubuh. Itu dia. Beza dia. Haid nifas hadas besar. Junub hadas pertengahan. Dia bukan lama pergi mandi, habislah. Hilanglah janabah tu. Hadas kecil. Hadas kecil ni hak batal wuduk lah. Batal wuduk tak boleh pegang Quran, tak boleh sentuh Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh solat, tak boleh tawaf. Ada 3 je. Tak ada ayat semayang, tak boleh tawaf. Tak ada ayat semayang, tak boleh solat. Tak ada ayat semayang, tak boleh menyentuh dan membawa Quran, memegang Quran. 3 ni larangan. Kalau hadas sederhana, tak boleh semayang, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh pegang Quran, tak boleh. Tak boleh al-lubthu fil masjid, tinggal dalam masjid tak boleh. Tapi boleh bersetubuh, boleh puasa. Hadas pertengahan tak boleh qiraatul Quran, baca Quran tak boleh, 5 tak boleh. Hadas pertengahan tak boleh 5 benda. Tak boleh menyentuh dan memegang Quran, tak boleh solat, tak boleh tawaf. Tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh i'tikaf dalam masjid, tinggal dalam masjid, dan tak boleh satu lagi qiraatul Quran, baca Quran. 5. Hadas besar, tak, hadas besar 8 benda tak boleh. 8 benda. Itu beza dia. Kita mengaji fardu ain, hadas kecil, hadas besar. Tak, hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Lain-lain. Haid nifas ni hadas besar. Dia 8. Larangan dia 8. Iaitu solat. Tak boleh. Haid nifas tak boleh solat. Menyentuh dan membawa Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tawaf. Puasa. Bersetubuh. Bergurau dengan syahwat pada kawasan antara pusat ke lutut. Dan menetap dalam masjid. Yang khilafnya ialah bergurau-gurau. Sentuh-sentuh antara pusat ke lutut ketika isteri haid. Ini khilaf. Dalam mazhab Syafi'i tak bagi sentuh. Tak bagi sentuh lutut, tak bagi sentuh paha, tak bagi sentuh pusat, ari-ari, tak boleh sentuh. Mazhab Syafi'i sebab takut membawa kepada jima', takut membawa kepada persetubuhan. Sadduz zara'i' dia panggil. Sadduz zari'ah. Nak sekat keburukan. Supaya tak jadi maksiat, maka menyentuh. Maksud sentuh ni sentuh tanpa berlapik. Entah orang cakap isteri haid, isteri nifas. Suami pegang paha isteri. Boleh tak? Suami pegang paha isteri ni, pegang direct lah. Kalau pegang berlapik tak apa. Sentuh-sentuh kulit ke kulit. Bersentuhan. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kulit, belagau kulit tak boleh. Tangan tu kulit. Pegang paha isteri ketika isteri haid nifas tak boleh. Isteri pun tak boleh sentuh juga. Antara pusat ke lutut ni. Kawasan kain ni. Suami punya tak boleh sentuh. Itu mazhab Syafi'i. Arab panggil istimta'.
Terjemah apa istimta' ni? Tentu terjemah sendirilah. Sentuh menyentuh lah. Seronok-seronok. Mubasyarah. Belaga kulit-kulit. Tak boleh. Tapi ada mazhab lain kata boleh. Yang tak boleh tu jima' bersetubuh ketika haid. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi pernah cakap dekat seorang tua. Nabi kata kat dia, isna'u kulla syai' illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa benda pun. Jangan bersetubuh sudah. Ringan-ringan. Ringan-ringan. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab lain buatlah, pandai-pandai lah buat apa. Jangan nikah yang ni, jangan jima'. Jima' ni tak boleh. Hal lain boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia berpegang dengan hadis Nabi bersabda kepada seorang lelaki, Nabi kata laka ma fawqal izar. Laka ma fawqal izar. Kalau isteri kamu haid nifas, bagi kamu atas kain. Makna perlu berlapis. Laka ma fawqal izar. Itu dipegang dalam mazhab Syafi'i. Dan dipukuhkan lagi dengan kaedah saddan lizzari'ah. Saddu zara'i'. Menutup perkara-perkara yang menghala kepada keburukan. Sekat awal-awal. Tutup awal-awal. Lagi apa lagi tak boleh? Bersetubuh tak boleh. Tinggal menetap dalam masjid tak boleh. Tapi kalau lintas tak apa. Illa abiris sabilin. Kalau lintas tak apa. Masuk masjid satu pintu, keluar pintu lain. Masuk pintu, keluar pintu lain. Pintu yang berlainan. Tak apa. Jangan berhenti jalan lintas masjid. Diwajibkan kepada perempuan yang haid dan nifas untuk mengqada semula puasa yang ditinggalkan. Tetapi tidak perlu mengqada semula solat yang ditinggalkan. Solat tak payah qada. Puasa kena qada. Pasal apa? Pasal puasa ada dalil wajib qada puasa. Solat tak ada dalil. Dia qada ni dia memerlukan dalil, yang tu lah poin dia. Apa-apa ibadat nak qada tak qada dia perlu dalil. Ada dalil kita qada, tak ada dalil kita tak qada. Jadi perempuan ada dalil menyuruh qada puasa, tiada dalil menyuruh qada solat. Jadi tak perlu qada. Solat tu Allah bagi cuti ABC. Allah bagi cuti, tak perlu qada. Kecuali kalau dia melengahkan zuhur. Contoh, dia tak sembahyang zuhur. 3:30 petang dia tak sembahyang lagi zuhur. 3:30 lambat tu. Keluar darah haid 3:30 petang dia tak sembahyang zuhur. Maka nanti bila dia suci, dia kena qada zuhur hari pertama, first day tu, dia kena qada balik. Pasal zuhur tu dia melengah-lengahkan solat. Zuhur tu kena qada. Ya betul, perempuan tak perlu qada solat dalam tempoh haid, betul. Tapi zuhur tu dia berhutang dengan Allah. 3:30 keluar haid, dia tak sembahyang zuhur lagi. 3:30 lambat sangat dah tu. Maka dia kena qada balik. Zuhur tu kena qada balik. Orang perempuan yang haid boleh tak tasmi' bacaan Al-Quran di hadapan guru? Ayat-ayat zikir macam ayat kursi, yang tu la khilafa fi. Tiada khilaf ulama, memang boleh baca. Ayat kursi atau ayat-ayat yang ada dalam maksurat, dia baca hizib, ada ayat Quran adalah hizib Bahar, hizib Nawawi, dia boleh baca. Doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna boleh baca. Doa makan, bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, tak apa. Nak tidur, 3 qul, tiup tapak tangan, sapu seluruh badan, boleh buat. Tapi ayat-ayat yang tidak nampaknya doa, tak nampak macam doa, tak boleh. Perempuan haid nifas tak boleh baca. Kecuali Imam Malik kata, perempuan yang menghafal Al-Quran. Perempuan yang hafal Al-Quran, dia boleh baca dengan niat zikir. Baca yang mana? Bukan baca hak baru. Ulang murajaah hafalan. Bukan tambah hafal baru. Bukan tambah hafalan yang baru. Hak dia duk hafal sedia ada tu 10 juzuk. Kalau dia tak ulang nanti lupa. Imam Malik membenarkan murajaah, mengulang hafalan, ulang balik. Hak dah hafal, bukan tambah baru.
ikut fatwa Imam Malik, niat zikir. Boleh baca. Begitu juga guru Quran yang dia dah hafal 30 juzuk, dia nak ulang balik 30 juzuk. Nak tambah apa lagi, memang dah 30 juzuk. Jadi dia boleh ulang dalam tempoh haid, nifas. Ada orang nifas 2 bulan, 60 hari. Kalau tak ulang, lupa. Nabi kata Al-Quran asyaddu tafallutan minal ibil. Al-Quran itu asyaddu tafallutan, lebih mudah terlepas daripada unta. Maksud Nabi, unta kalau tak tambat kuat-kuat, hilang. Quran kalau tak mengulang, tak murajaah, lupa. Dia lebih mudah terlepas kalau nak banding dengan unta. Nabi cakap tu kepada orang Arab, contoh unta lah. Unta tak tambat, hilang. Quran tak tambat, lupa. Itu tashbih, perumpamaan dia. Hilang Quran lebih mudah daripada hilang unta. Jadi, yang mana dah hafal tu boleh ulang balik. Murajaah. Kalau dia hafal dah 20 juzuk, ulang 20 tu. Ulang balik. Jangan pergi masuk 21 juzuk, 22, 23 tu tambah tak boleh. Hak belum hafal nanti, suci hafal. Suci nanti hafal. Hak hafal dah, ikut Imam Malik, boleh mengulang. Tak kira lah surah Al-Mulk kan, surah Kahfi kan, niat dia nak mengulang, niat dia nak berzikir. Kan sebaik-baik zikir tu ialah baca Quran. Afdalul zikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir mengulang bacaan Al-Quran. Hak mana tak hafal lagi, jangan hafal, tunggu suci nanti. Kalau dia hafizah, dia memang hafal 30 juzuk, ulanglah surah mana pun, sebab dia memang dah menguasai 30 juzuk. Ulang. Ya, tak ulang, lupa. Betul? Kita kecil-kecil dulu hafal lam yakunil ladzina kafaru. Sekarang lupa. Kalau kita duk hafal, lama tinggal, lupa. Lam yakunin, orang suruh baca, lupa. Boleh demam kuning. Boleh demam kuning. Jangan main-main surah-surah hak pendek-pendek pun kalau kita tak mengulang, kita lupa. Jadi surah untuk niat mengulang tak apa. Ataupun ayat-ayat berbentuk doa, tak ada masalah, baca lah. Subhanalladzi sakhkhara lana, naik kapal bismillahi majriha wa mursaha. Tak ada masalah. Rabbi anzilni munzala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Bila kenderaan kita dah sampai ke destinasi, bacalah zikir-zikir tu walaupun dia berbentuk ayat Quran, tak apa. Baik, sekarang kita pergi kepada tajuk qada. Qada tak boleh sesuka hati. Ada dalil qada, qada. Tak ada dalil, istighfar, minta ampun dekat Allah. Jadi dalam soal ini diwajibkan kepada perempuan yang haid dan nifas untuk mengqada semula puasa yang ditinggalkan. Tinggal puasa kena qada. Di awal Islam kena qada cepat. Puasa Ramadan yang ditinggalkan tu kena qada cepat. Bila cepat tu? 2 Syawal. Raya kedua kena qada dah. Di awal Islam. Lah boleh nak qada bila-bila pun tak apa. Jangan masuk Ramadan tahun depan tak qada-qada lagi, yang tu salah, berdosa, kena denda fidyah. Qada kena, fidyah kena. Allah bagi 11 bulan. Daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rejab, Sya'ban. 11 bulan dah. Di awal Islam, 2 Syawal. Semua yang mana tinggal puasa, kerana haid, kerana nifas, mereka akan mula qada 2 Syawal. Wajib qada fauran. Wajib qada segera. Ustaz, niat zikir tu dengan bersuara ke? Ya, suara, keluar suara. Mengikut fatwa Imam Malik lah. Imam Syafi'i tak bagi. Imam Syafi'i tak bagi baca Quran. Kecuali zikir, doa yang ada dalam Quran. Imam Malik boleh baca. Untuk ulang kaji. Bukan tambah baru. Takut lupa. Baik. Di awal Islam, wajib qada puasa ni 2 Syawal kena qada fauran, segera. Tak boleh tangguh. Kemudian qada tu pula kena berturut-turut. Contoh dia tinggal 7 hari puasa kerana haid. 7 hari direct. Maka qada dia pun 7 hari direct. 2 Syawal mula qada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Syawal habis. Kena qada tu rapat-rapat. Tatabu' Arab panggil, berturut-turut. Dah tinggal berturut-turut, qada pun berturut-turut. Kemudian dimansuhkan.
Allah membenarkan kita qada bulan apa pun tak apa, tak mesti 2 Syawal. Dan Allah membenarkan kita renggang-renggang. Perempuan yang tinggal 7 hari haid berturut-turut, dia tidak wajib qada 7 hari berturut-turut. Dia boleh bulan ni qada sehari, bulan ni qada sehari. Allah bagi kelonggaran. Yang penting qada. Yang penting qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ganti dengan hari lain. Hak Ramadan tu uzur, haid nifas, tak apa. Nanti ganti Syawal ke, Zulqa'dah ke, Zulhijjah ke, Muharram lah ni pun boleh qada. Jangan masuk Ramadan tu depannya. Tu lengah sangat. Allah bagi 11 bulan, nak qada hari apa, silakan. Di awal Islam, ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di awal Islam ada tambahan ayat. Kemudian dimansuhkan. Tambahan tu macam mana? Fa'iddatum min ayyamin mutatabi'atin ukhar. Ada tambahan mutatabi'at. Fa'iddatum min ayyamin, maka gantilah beberapa hari yang ditinggalkan mutatabi'atin secara berturut-turut. Ganti puasa mesti rapat-rapat, direct. Ukhur hari lain. Mana tak boleh puasa Ramadan, puasa Syawal. 2 Syawal, lepas tu rapat. Allah memberi kelonggaran. An-nasakh. Allah memansuhkan kepada yang lebih mudah. Iaitu yang penting qada. Hari apa pun tak apa, bulan apa pun tak apa, nak rapat tak apa, nak cerai-cerai hari pun tak apa. Tapi sunat qada segera dan sunat qada rapat-rapat. Dah tinggal rapat-rapat, qada pun rapat-rapat. Qada cepat-cepat sebab kita tak tahu nak mati bila. Kan? Gitu. Dulu wajib qada mutatabi'at betul-betul, lah tak wajib betul-betul. Boleh renggang-renggang. Baik, tetapi tidak perlu mengqada semula solat yang ditinggalkan. Solat tak payah qada, tapi macam saya beritahu tadi lah, kalau dia sembahyang zuhur lambat, nak sembahyang pukul 4 petang lambat tu, 3.30 keluar haid. Dia kena qada zuhur tu. Itu hari darah keluar. Hari darah berhenti pun perlu diberi peringatan. Orang perempuan haid, isteri kita haid, anak perempuan kita haid. Hari berhenti darah. Berhenti darah ni, ada yang kena qada solat. Iaitu bila darah berhenti dalam waktu asar. Sekarang waktu asar ni. Sekarang kira apa? 5.45 contohnya. Asar. Anak darah kita atau isteri kita dia pergi check. Dia cek kemaluan dia, tak ada darah dia, tak ada koko, tak ada kuning, tak ada apa. Suci, bersih, putih. Maka dia kena mandi. Lepas mandi, dia kena tunaikan solat fardu asar dan qada zuhur hari ni punya. Zuhur asar lah maksudnya. Dia kena sembahyang asar 4 rakaat dan dia kena qada zuhur. Zuhur tengah hari tadi. Kena qada. Darah berhenti dalam waktu asar, kena qada zuhur. Mana 2 waktu dia kena sembahyang. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Asar tunai, zuhur tu qada. Ini wajib. Sebab dipanggil sembahyang zuhur dan sembahyang asar ni waktu darurah, waktu bergandingan, macam orang main badminton bergu. Zuhur asar ni dipanggil waktu darurah. Dia hakikatnya zuhur asar ni satu waktu. Bila kita musafir, kita boleh buat jamak takdim, kita boleh buat jamak takhir. Zuhur asar. Maka perkara ini diambil kira juga bila zawalul mani', hilang penghalang. Solat dihalang oleh haid. Perempuan nak solat tapi ada haid, terhalang daripada solat. Mani', penghalang. Sekarang haid tu dah berhenti dah. Zawalul mani', penghalang dah tak ada. Dah hilang dah penghalang. On dah, boleh sembahyang dah. Jangan main asar saja, main zuhur juga. Asar hari ni, zuhur hak tadi tengah hari ni juga kena qada. Orang tak mengaji bab ni, bila darah haid berhenti pukul 6 petang, dia mandi, dia keluar bilik air, dia sembahyang asarnya. Zuhur tengah hari tadi dia tak qada. Salah, tak cukup solat. Nabi kata ramai orang perempuan dalam neraka pasal apa? Pasal tak menghargai jasa suami. Ramai orang perempuan dalam neraka pasal apa? Pasal keluar berhias-hias, berwangi-wangian. Ramai orang perempuan dalam neraka pasal apa? Pasal tak sempurna solat. Nabi bagi tahu perempuan kalau sembahyang 5 waktu cukup. Puasa Ramadan cukup. Hak pernah kena qada.
idza sallat khamsaha, perempuan jaga semayang, dia kena faham bila darah haid berhenti petang asar, dia bagi cukup zuhur qada. Kalau tak qada tak cukup. Waktu gandingan zuhur asar ni kita boleh buat jamak, orang sakit dialisis ke apa boleh gabungkan zuhur asar. Dia seakan-akan dia satu waktu. Ka'annahuma waqtan wahidan. Seolah-olah dua ni zuhur asar ni macam satu waktu. Bila dia stop dalam waktu asar, mana zuhur pun kena qada. Satu lagi kalau dia berhenti waktu insya, darah berhenti waktu insya. Darah haid ke darah nifas dia duduk. Orang perempuan dia rajin cek maghrib dia macam ada lagi darah. Kro. Insya dia pergi cek lagi berhenti. Jangan main insya je. Mandi semua insya dan maghrib. Insya dan maghrib. Dua. Gandingannya. Insya dan maghrib. Gitu. Dia tak cukup. Nabi kata siapa perempuan-perempuan yang jaga sembahyang 5 waktu. Wasamat syahraha. Puasa Ramadan pun dia jaga. Hak mana dia puasa tak cukup, dia qada. Qada sebelum datang Ramadan. Kalau datang Ramadan banyak fidyah, qada kena juga. Perempuan jaga sembahyang, jaga Ramadan. Wa ata'at ba'laha, taat suami. Wa hafizat farjaha, jaga maruah diri. Jangan curang, jaga suami, jaga keluarga, jangan curang. Dia tak curang. Dia taat suami. Sembahyang dia pun dia faham fik solat. Puasa dia pun cukup. Dakhalat al-jannah min ayyi abwabin sya'at. Dia dipersilakan masuk syurga pintu mana yang dia suka. Buat 4 benda. Nampak macam senang tapi payah. Sembahyang 5 waktu. Tak mengaji memang tak cukup sembahyang. Mandi petang, habis mandi sembahyang asar, zuhur tak qada. Malam pukul 11 malam cek-cek darah tak ada. Dah tak mandi malam tu tak apalah. Kena maki awal sebelum subuh, maki awal mandi. Salat Isya, qada maghrib. Tak qada maghrib, tak boleh. Kalau perempuan dia cek lambat, 7 petang dah, 7 suku. 7:15 minit petang, baru dia cek dah suci. Dia confirm darahnya berhenti 7:15 minit petang. Masih dalam waktu asar. Dia kena cepat-cepat pergi mandi. Cepat-cepat mandi. Habis mandi, kalau orang azan maghrib sekalipun, dia kena sembahyang asar dan qada zuhur. Sebab darahnya berhenti dalam waktu asar. Orang lelaki kalau masalah gila lah. Orang lelaki yang gila, kalau dia siuman dalam waktu asar, dia kena qada zuhur. Orang lelaki gila, orang lelaki tak ada haid nifas. Dia penghalang ibadat, junun, hilang ingatan. Dia tak ingat, dia gila. Bila ingatan tu mai balik, waktu asar, dia sunat mandi. Orang yang siuman ni sunat mandi. Haid nifas wajib mandi. Sunat mandi, lepas tu sembahyang asar, lepas tu qada zuhur. Kalau darah berhenti lah waktu zuhur, mandi, sembahyang zuhur je lah. Sebab zuhur dia bukan berganding dengan subuh. Tak perlu sembahyang zuhur dan subuh. Kalau asar, sekali dengan zuhur. Insya sekali dengan maghrib. Gitu. Kalau darah berhenti lah waktu maghrib, mandi, sembahyang maghrib. Insya belum masuk. Main insya lagi, main maghrib saja. Nanti masuk isya, main insya pula. Gitu. Kena faham? Kenapa tidak wajib qada solat? Orang perempuan tak wajib qada solat. Ulama menjawab persoalan ini dengan 2 jawapan. Pertama, bilangan waktu solat yang ditinggalkan kerana haid atau nifas terlalu banyak. Nak qada teruk lah. Tak payah qada lah solat. Kecuali yang berhenti waktu asar tu kena qada zuhur tu lah. Zuhur hari tu je, bukan semua zuhur. Zuhur hari last tu sahaja. Bayangkan dalam sehari 5 waktu solat didarab dengan 7 hari kebiasaan haid. Jumlah keseluruhannya 35 waktu solat. Jika diwajibkan kepada perempuan qada solat bagi setiap bulan, sudah tentu ia memberatkan mereka, masyaqqah. Bahasa Arab tu berat, susah. Sementara untuk qada puasa tidaklah terlalu berat bagi perempuan kerana puasa bukan setiap hari sepanjang tahun. Ramadan hanya setahun sekali sahaja. Tak susah. Kalau 30 hari Ramadan boleh qada, sebulan ambil 3 hari. Sebulan 3 hari, 10 bulan habis. Tak berat mana pun. Kedua, terdapat satu kaedah usul fiqh
yang membincangkan persoalan qada sesuatu ibadat. Kaedah itu berbunyi begini: wujubul qada bi amrin jadidin minasyari' la bi amril ada. Artinya, wajib qada sesuatu ibadat dengan adanya arahan baru daripada syari'. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil syari', yang mensyariatkan. Allah dan Rasulullah. Kena ada arahan daripada Allah dan Rasulullah baru boleh qada. Tidak wajib qada semata-mata dengan arahan menunaikan ibadat itu. Tak boleh qada sesuka hati ya. Arahan ada, arahan tunai lain, arahan qada lain. Dia panggil al-amru bil ada laisa amran bil qada dalam usul fiqh. Arahan tunai bukan arahan qada. Qada dia kena ada dalil lain, dalilun akhar. Kena ada dalil lain. Kita tak boleh semudah-mudahnya qada. Ada dalil membenarkan qada, mewajibkan qada, baru kita qada. Imam Al-Isnawi dalam kitab At-Tamhid, At-Tamhid, dulu kami mengaji di College Universiti Insaniah, pengajian siswazah. Kitab At-Tamhid ni ditahqiq oleh Syekh Dr. Hasan Hito, seorang ulama usul fiqh yang terkenal di Syria. Sekarang ada di Bandung, Indonesia. Dia buka Universiti Jami'ah Al-Imam Syafi'i. Dia rektor Universiti Imam Syafi'i di Cianjur, Indonesia. Dia tahqiq kitab tu. Bagus kitab tu, kitab usul fiqh. Sesuai untuk orang yang buat master lah, pengajian di College Universiti Insaniah. Sekarang nama apa? Unisham. Dalam kitab tu dia bawa ibadat tunai dengan ibadat qada. Ibadat tunai ni dia ada waktu dia. Macam kita majikan bagi tugas dekat pekerja kita, ada deadline. Kena siapkan dalam tempoh sekian-sekian. Kalau dia berjaya siapkan kerja mengikut jadual waktu, maka dia dikira adaan menunaikan kerja yang kita bagi. Kita kata siapkan kerja kursus. Assignment ni siapkan sebelum 31 Ogos kena siap. Kalau dia boleh buat ikut jadual waktu yang kita cakap, maka dia tunai. Tunai. Kalau ibadat, Allah bagi waktu. Zuhur kena semayang sebelum masuk asar. Kita semayang zuhur sebelum masuk waktu asar, itu adaan lillahi ta'ala. Tunai kerana Allah ta'ala. Dia macam deadline lah, macam deadline. Kan? Kita dah kerja, kita kena bagi tarikh. Tarikh siap sebelum sekian-sekian. Kalau dia berjaya siap sebelum tarikh tu, makna dia tunai. Imam Isnawi ni, kehebatannya, dia kaitkan arahan Allah dalam bentuk ibadat dengan arahan bos kepada pekerja. Majikan kepada pekerja, dia kaitkan. Dia kaitkan dalil Allah Ta'ala ibadat daripada hamba. Dia kaitkan bos bagi arahan kerja kepada pekerja. Kemudian dia buat kesimpulan. Kan ibadat, bila kita buat luar pada waktu, contoh Zuhur ada waktu, ada time dia. Kita duduk lengah, azan asar dah. Kita tak main Zuhur lagi. Kita wajib qada kerana Nabi sebut orang tinggal semayang ni kerana lupa, bila dia ingat dia kena qada. Orang yang lupa semayang, bila dia ingat dia kena qada lah. Begitu juga orang yang tidur. Kalau dia terjaga lambat, subuh, dah cerah dah. Man nama an salatin, siapa tidur, bila dia jaga, dia kena qada. Makna ada tak dalil suruh qada solat? Ada. Maka kena qada. Tinggal dengan tidur pun kena qada, tinggal dengan lupa pun kena qada. Apatah lagi kalau tinggal kerana ghalib, sengaja buat ghalib, buat asar dah, baru nak main zuhur. Kena qada, wajib, wujubul qada, wajib qada zuhur. Walaupun dah terlepas daripada deadline, daripada waktu yang ditetapkan oleh Allah, kena qada. Pasal ada dalil. Dalil dia, siapa tidur lepas jaga qada, siapa lupa lepas ingat qada. Maka ulama kata mafhum muwafaqah, kalau lupa dan tidur pun kena qada, apatah lagi orang yang tinggal semayang dengan sengaja, wajib qada.
Okey, ada dalil, qada. Kalau tak ada dalil, tak boleh qada. Allah suruh dia aqimus salah, tunaikan salat dalam waktu yang kitaban mauquta, dalam waktu yang Allah tetapkan. Sembahyang dalam tu, dalam tempoh kerja tu, solat dalam tempoh yang Allah tetapkan. Kalau terkeluar waktu, sekiranya tak ada dalil daripada Quran hadis, orang yang tak sembahyang zuhur dah asar dah, dia tak boleh qada zuhur. Dia hanya istighfar, minta ampun dekat Allah. Kalau tak ada dalil, tak boleh qada. Kalau ada dalil, qada. Jadi dalil qada solat memang ada. Dalam bab haid yang ada dalil qada puasa, dalil qada solat tak ada. Maka sebab tu kata Sayyidatina Aisyah, kami haid, Nabi suruh kami qada puasa dan Nabi tak pernah suruh kami qada solat. Maka tak boleh qada solat yang ditinggalkan ketika haid. Yang saya nak cerita Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid ni, dia kaitkan dalam bentuk kehidupan kita. Kehidupan kita, dia buat contoh wakalah. Ada orang bagi wakil. Contohlah, orang bagi wakil dan orang bagi deadline. Kerja ni kena bagi tarikh. Macam mana Allah bagi tempoh. Mayang zuhur sampai waktu sekian. Asar sebelum tenggelam matahari. Maghrib sebelum Isya. Isya sebelum terbit fajar. Dia ada deadline dia tu. Itu yang saya sebut deadline. Okey. Imam Isnawi ni dia bawa dalam kehidupan. Katalah seseorang bagi duit kat saya. Bagi duit kat saya, Ustaz Zamri, ni duit zakat. Ustaz Zamri tolong edak kepada fakir miskin. Kalau dia cakap macam tu tak apa, dipanggil wakalah mutlaqah. Dia kata tolong edak. Mana hari apa saya nak edak pun saya edak lah. Dia bagi duit, tolong edak kepada fakir miskin. Saya jumpa orang miskin, saya bagi. Dia tak tarikh. Tapi ada orang, dia bagi tempoh. Dia kata, Ustaz ni duit amanah ni, Ustaz bagi dekat fakir miskin. Ustaz habiskan duit ni, edak. Hari ni dia bagi duit, dia kata sebelum 6 petang esok. Saya minta sangat-sangat Ustaz, sebelum pukul 6 petang esok, Ustaz dah settle kerja ni. Kita pun sanggup. Kita kata, tak apa insyaAllah, tak apa insyaAllah. Maknanya kita terima mandat tu sebagai wakil daripada jam sekarang ni sampai bila? Sampai 6 petang esok saja kita jadi wakil. Faham tak maksud dia? Dia bagi tarikh, dia bagi jam. Dia kata, Ustaz, ni duit zakat, Ustaz tolong edak kepada fakir miskin. Saya minta sangat-sangat Ustaz edak sebelum 6 petang esok kira dah selesai. Ustaz bagi. Saya tak mau tangguh lama-lama Ustaz duit ni. Saya harap. Dia tanya kita sehari cukup ke? Daripada petang ni sampai petang esok. Ustaz boleh ke nak edak? Kita pun sanggup. Tak apa, yang jauh kita transfer, kita bank in. Yang dekat kita bagi by hand. Okey. Kalau kita berjaya buat kerja macam yang dia mau, dia kata sebelum 6 petang esok, kita selesaikan kerja, mana kita adaan, kita tunai kerja yang dia bagi. Kita tunai amanah. T-U-N-A-I, tunai. Tak timbul masalah. Dia kata sebelum 6 petang esok, sebelum 2 petang esok, kita settle lah. Kita tak mau, kita punya ni laju, buat selesai. Okey ya. Yang nak jadi masalahnya, katalah kita lupa. Atau kita jenis ralik, jenis sengaja, lengah. Esok petang, kita tengok Allah, 6 petang dah macam sekarang ni, 6 petang. Esok lah, esok hari apa? Khamis. Esok baru kita tengok Allah, dia kata, dia lantik kita untuk edar duit sampai hari esok, hari Khamis, pukul 6 petang. Tengok jam 6:01 petang. 6:01 petang. Tempoh mandat kita tu dah habis lah. Kalau kita pergi edak juga, mana kita qada tugas yang orang bagi sampai pukul 6. Sekarang 6:01 petang, 6:02 petang. Kita buat kerja di luar daripada waktu tugas, itu nama qada. Bolehkah kita qada sedangkan kita tak dapat apa-apa arahan daripada dia, tuan duit tu? Tak boleh. Seperti mana nak qada ibadat, kena ada arahan daripada Allah, ada arahan daripada Nabi, ada dalil baru boleh qada. Begitulah duit yang kita pegang, kita amanah. Dia kata sebelum 6 petang esok Khamis. Sekarang dah 6:05 petang, 6:05 petang. Tempoh wakalah kita tu dah habis. Kita jangan lagi bawa duit tu pergi bagi kat owner ni. Kita kena hello. Kita kena telefon tuan punya duit, minta maaf. Bagi tahu dengan ikhlas, saya tak dapat
menunaikan, melaksanakan tugas yang diberi. Tuan bagi tempoh sampai 6 petang. Sekarang 6 lebih dah. Saya nak kembalikan duit ni kepada Tuan. Macam tu. Kita tak boleh duk pergi edang duit orang dah. Pasal lah, habis masa. Kalau budak-budak main game ni, game over dah. Habis dah masa dia. Bagi balik duit tu dekat dia. Melainkan kita sembang dengan dia dalam telefon ke, dia kata, tak apalah, saya bagi tempoh lagi. Kalau tak sempat hari ni, saya bagi tempoh sampai Jumaat ni. Makna dia bagi arahan baru. Dia kata, tak apalah, duit ada berapa lagi? Kita kata, tak bagi apa lagi ya. Jenis Khalid kan, jenis buat kerja ni tak ikut jadual yang ditetapkan. Saya tak mulai edak lagi duit ni. Kalau dia kata mai balik duit, kena bagi balik duit kat dia. Kalau dia kata, tak apalah, Ustaz edak lah. Tapi jangan lambat sangat Ustaz. Sebelum Jumaat ni. Sebelum hari Jumaat, bagi selesai. Makna dia lanjut mandat kita tu. Macam tu. Macam wakil rakyat lah, dia ada angkat sumpah apa semua. Kan? Jadi ibadat, dia ada muaqqat, ada waktu dia. Dalam kerja buat kita pun ada waktu. Kalau bos kita bagi satu-satu kerja tu, berwaktu, selesaikan sebelum sampai tarikh tu. Kalau dah terlebih dah, makna kita qada sesuka hati. Tak boleh. Qada ni, dia kena dapat arahan daripada bos. Kalau wakil, orang wakil sampai Khamis 6 petang, takat 6 petang. 6 lebih, kita bukan lagi wakil. Pandai-pandai kita duk pergi bagi duit ke orang. Tak boleh dah. Itu kena faham. Ada disebut dalam kitab At-Tamhid fi Takhrijil Usul 'ala al-Furu', Imam Al-Isnawi rahimahullah. Itu sebagai salah satu contoh. Tu kitab usul fiqh yang berat lah. Tapi seronok kita baca. Sebab dia kaitkan dalil syariat dengan arahan majikan kepada pekerja. Faham tak? Macam tu. Kita ambil orang suruh misi rumput. Kita tanya berapa hari boleh buat kerja. Dia kata 2 hari. 2 hari okey. Kita pun setuju. Akad dengan dia 2 hari misi rumput. Kita tengok cukup 2 hari. Dia mesin baru setengah. Kita boleh stop ni. Cukup lah. Hang kata 2 hari lah. Hari ketiga dia tak boleh mesin lah. Kita dah janji takat 2 hari lah. Kita bayar sekadar mana kerja buat dia. Dia tak boleh 2 hari tak selesai, dia mai lagi hari ketiga, hari keempat. No. Kalau dia mai pun kita tak bayar pun tak apa. Sebab kita kata kat dia 2 hari. Dia pun sanggup 2 hari. Ni hari ketiga ni dah lebih. Dia tak boleh kata saya qada lah. Saya qada sebab saya sibuk apa. Qada kena bincang dengan kita dulu. Kita setuju tak setuju. Kerja dalam tempoh waktu dinamakan tunai. Kerja di luar waktu namanya qada. Qada tak boleh sesuka hati. Allah suruh qada, Nabi suruh qada, baru boleh qada. Kalau tak ada arahan itu, tak boleh qada sesuka hati. Itu yang kita kena faham, diaplikasikan dalam kerja buat kehidupan kita. Begitu. Ini yang dimaksudkan dengan kaedah usul wujubul qada bi amrin jadidin minasyari' la bi amril ada. Macam mana kalau ada penyesalan? Tak faham soalan tu. Jadi kita bila dah buat kerja tak ikut time yang diberikan, deadline, apa perlu kita buat? Kita kena mengaku lah. Mengaku ketaksiran kita. Tengoklah bos kita nak marah ke, nak bagi peluang lagi ke, tak bagi peluang. Gitu. Jangan kita buat orang bagi masa sampai 31 Ogos. Dia sampai September tak habis lagi 20 buat. Tak kena tu. Itu pun tak berkat juga. Pendapatan tak berkat. Sebab kita dapat arahan, diberi tempoh. Dalam tempoh 2 minggu siapkan kerja ni. Dalam 2 minggu tu buat kerja sungguh-sungguh. Kalau kita dah habis masa, kena bincang, kena rojok, kena dapat mandat baru. Selalunya orang kalau kerja dia last minute ni tak siap, dia gagah persiapkan jugalah. Baguslah dia siapkan tu, tapi tak siap mengikut waktu yang ditetapkan, jadi qada. Qada mengikut pandangan Imam Isnawi kena merujuk kepada majikan semula. Dia buat contoh edar duit. Kalau kita tak edar duit macam orang mau, sampai masa dia kita pulangkan duit. Kita mengakulah ketaksiran kelemahan kita. Kalau dia lanjutkan lagi tempoh, tak apalah, kita terimalah tugas tersebut. Artinya wajib qada sesuatu ibadat dengan adanya arahan baru dari syariat. Tidak wajib qada semata-mata dengan arahan menunaikan ibadat itu. Dalam isu di atas, Sayyidatina Aisyah berkata,
kami diperintahkan untuk qada puasa. Tu ada dalil dia. Dan kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Maksudnya ada arahan baru untuk qada puasa yang ditinggalkan dan tiada arahan baru untuk mengqadakan solat yang ditinggalkan. Harap-harap kita dapat fahamlah soal ini. Kita dengan Allah, kita dengan Rasul pun ada benda yang diletak tempoh masa buat dalam masa tersebut. Kalau terlepas, ada dalil, ada arahan-arahan baru, dalil-dalil lain yang suruh qada, kita qada. Tak ada, tak qada. Begitu juga dalam kerja buat kita. Kalau orang faham agama, dalam mesyuarat dia dapat satu tugas, diberi deadline, siapkan sekian-sekian masa, dia akan buat sesempurnanya. Dia akan jadi pekerja yang baik sebab dia faham. Ini muamalat antara dia dengan bos dia, dengan majikan. Kalau terlepas daripada tarikh, jujur dia kena bagi tahu dan dia kena dapat mandat barulah. Sama ada kerja tu orang nak suruh dia teruskan lagi ataupun orang nak stop, orang nak lantik orang lain pula, nak bagi kerja tu kepada orang lain pula. Begitulah dalam agama kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.